Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Video hari ini adalah berkaitan struktur kawalan pilihan ataupun struktur if bahagian 2. Dan dalam video hari ini kita akan buat satu projek di mana kod kita boleh paparkan grade berdasarkan markah yang diinput. Contohnya, dia macam bila kita main game. Bila kita habiskan satu quest ataupun satu mission dalam game, dekat last kali dekat section result tu, dia akan paparkan markah kita. Kemudian berdasarkan markah ni, dia akan tunjuk grade kita. Jadi hari ni kita akan buat something yang macam tu. Cuma bezanya, markah kita tu pengguna sendiri akan inputkan. Kalau dalam game, game tu akan tolong kirakan markah kita berdasarkan cara kita selesaikan quest tu. Tapi kita tak sampai lagi level tu buat masa sekarang. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan baca markah daripada pengguna. Kemudian berdasarkan markah yang pengguna inputkan tu, kita akan paparkan grade. Dan grade tu akan dipaparkan berdasarkan syarat-syarat ni ataupun berdasarkan specification yang dekat sini. Baik, sebelum kita start kod dalam Python, kita buat algoritma dulu untuk kod kita. Konsep algoritma ni senang saja. Dia adalah satu siri langkah untuk menyelesaikan masalah kita. Dan dalam kes ni, masalah kita adalah kita nak paparkan grade berdasarkan markah yang pengguna masukkan. Dan untuk kali ni, cara saya nak tulis algoritma saya adalah dengan menggunakan pseudocode. Untuk saya, pseudocode ni adalah cara yang paling senang kita nak bangunkan algoritma kita. Sebab dia, kita tulis pseudocode ni dalam bahasa yang mudah, bahasa yang kita senang faham. So basically apa yang kita buat, kita describe kod Python kita tu dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Kita tak perlu guna perkataan-perkataan teknikal daripada bahasa pengatur caraan kita. Tak perlu. Kita boleh pakai, tapi kita tak perlu. Kita make it simple. So, contoh pseudocode untuk kod kita macam ni. First, kita isytiharkan pembeli ubah markah sebagai input daripada pengguna. Dan take note, pembeli ubah markah kita ni berjenis data integer. Kemudian kita akan check. Kalau markah lebih atau sama dengan 90, macam syarat yang pertama ni, paparkan S. Next. Kalau markah lebih atau sama dengan 75, paparkan A. Macam syarat kedua kita ni. Dan seterusnya, hingga condition yang paling akhir. Iaitu kalau markah kurang daripada 40, paparkan misi gagal. Macam syarat yang ni. So, sekali lagi, pseudocode ni simple saja. Kita describe kod yang kita akan buat dalam bahasa pengatur caraan kita tu dengan bahasa yang mudah. Orang yang tak tahu pasal coding pun boleh faham apa yang kita cuba buat dekat sini. Baik, dengan tulis pseudocode ni, kita boleh dapat pemahaman yang lebih dalam berkaitan dengan kod Python yang kita akan tulis nanti. Contohnya dalam kes ni, baris-baris yang mula dengan kalau ni, kita tahu kita akan gunakan struktur if, elif ataupun else. Kemudian, ayat selepas kalau ni adalah kenyataan yang kita akan masukkan ke dalam bracket if ataupun elif kita. Dan ayat yang paling akhir ni adalah kod output yang akan ditafsir berdasarkan syarat-syarat ni. Jadi, ni satu kebaikan kita tulis pseudocode. Kita dapat plan dan kita akan lebih faham kod Python yang kita akan tulis lepas ni. Baik, sekarang kita ke Python dan kita cuba kod apa yang kita bincangkan tadi. Pertama sekali, kita perlukan satu pembeli ubah markah dan nilai markah ni akan dimasukkan oleh pengguna. Jadi kita akan gunakan fungsi input. Dalam bracket fungsi input ni, kita boleh tulis sila masukkan markah anda. Sebelum kita sambung kod kita, kita kena pastikan satu benda dulu. Kita kena pastikan apa jenis data markah ni lepas pengguna masukkan nilai dia orang. Jadi caranya kita boleh gunakan fungsi type. Fungsi type ni dia akan pulangkan jenis data untuk nilai yang saya letak di dalam bracketnya. Jadi kalau saya tulis kat sini type markah, dia akan pulangkan jenis data markah. Jadi kalau kita nak tengok jenis data dia, saya kena paparkan dia di shell. Jadi nak paparkan di shell, kita gunakan fungsi print. Dan bila saya run ni, shell akan paparkan sila masukkan markah anda. Bila saya masukkan, contoh
15. Kita tengok jenis data markah adalah string. Jadi ini sebenarnya adalah ciri-ciri fungsi input. Apa-apa nilai yang kita masukkan menggunakan fungsi input akan secara automatik disimpan sebagai jenis data string. Dan kalau kita nak tukar jenis data dia ke jenis data yang lain, kita kena pakai fungsi yang berkaitan. Dalam kes ni, kita nak markah ni jadi jenis data integer. Jadi kita gunakan fungsi in. Dan kita letakkan baris input ni ke dalam bracket fungsi in. Jadi sekarang, bila saya run dan saya masukkan markah saya, kita tengok markah kita sekarang berjenis data integer. Baik, saya boleh padam kod ni. Sekarang kita sambung kod kita. Lepas buat pengisian markah, kita akan cek kalau markah tu lebih besar atau sama dengan 90, kita akan paparkan S. Jadi kita gunakan if markah more than or equal to 90. Kemudian kita letak tanda kolon kita, enter, make sure ada indent untuk kod di bawah struktur if ni. Kita akan print S. Untuk syarat seterusnya, kita akan gunakan struktur elif. Elif markah lebih besar atau sama dengan 75. Again, tanda kolon dan indent. Kita akan print grade A. Kita akan ulang struktur kod yang sama untuk grade B, C dan D menggunakan elif. Saya akan copy paste ni 3 kali. Dan lepas A, syarat dia adalah 60 dan P. Seterusnya syarat dia adalah 50 dan C. Kemudian syarat dia 40 dan D. Dan untuk syarat yang paling akhir, kita boleh gunakan sama ada elif maka less than 40. Kemudian print misi gagal. Kita boleh buat macam ni ataupun kita boleh gunakan else. Bergantung pada kita, dua-dua cara tu betul. Dan sekarang saya boleh run kod ni dan saya boleh masukkan markah saya. Contohnya saya masukkan 90. Saya tekan enter. Saya dapat S. Kita cuba sekali lagi. Sekarang saya masukkan nilai 55. Saya akan dapat C. Baik. Sekarang just for the sake of exercise, kita cuba terbalikkan kod-kod kita ni. Tadi kita start dengan 90 hingga ke 40. Sekarang kita terbalikkan. Kita start dengan 40 hingga ke 90. 40, 50, 60, 75 dan 90. Grade pun kita tukar. Dia akan jadi S, A, B, C, D. Sekarang kita tengok benda sama macam tadi. Semua syarat dia sama. Cuma kita ubah susunan dia saja. Jadi kita start dengan check markah 90 hingga ke markah 40. Sekarang ni kita terbalikkan saja. Kita start dengan check markah 40 hingga ke 90. Dan bila saya run kod ni, kita cuba. Saya masukkan nilai 90. Untuk markah 90, kita dapat D. Jadi kat sini kita dah dapat satu ralat logik. Kenapa? Kita tengok dekat sini. Baik, dekat sini di belah kiri ni kita ada kod Python yang kita kod awal-awal tadi. Susunan markah dia daripada yang paling besar ke yang paling kecil. Dan di belah kanan sini adalah kod Python yang kita terbalikkan tadi. Kita susun markah daripada yang paling kecil hingga ke paling besar. Kita akan compare kedua-dua kod ni dan kita tengok kenapa kod yang di belah kiri ni bagi jawapan betul, di mana kod yang di belah kanan bagi kita jawapan salah. Baik, kita tengok kod kiri dulu. First, baris pengisytiharaan pembeli ubah akan ditafsir. Then, Python akan check if markah lebih besar atau sama dengan 90. Dan dalam case kita ni, markah kita adalah sama dengan 90. So, struktur if ni akan jadi true. Once true, Python akan tafsir kod di bawah struktur if ni, iaitu print S. Once kod ni ditafsir, Python akan terus keluar daripada struktur kawalan pilihan ni. Dia dah takkan tengok syarat-syarat yang lain. Kenapa dia tak tengok syarat-syarat yang lain? Sebab itu adalah ciri-ciri struktur if, elif dan else. Macam yang kita dah bincang dalam video sebelum ni. Sekarang kita compare dengan kod di belah kanan pula. Sama macam sebelum ni. First, pengisytiharan pembeli ubah. Then, Python check if markah lebih besar atau sama dengan 40. Dan dalam kes ni, memang markah kita lebih besar daripada 40.
So, struktur ni jadi true. Once true, Python akan tafsir kod di bawah struktur ni, iaitu print D. So, sekarang kita nampak kat mana punca ralat logik kita tadi. Sepatutnya untuk markah 90, grade yang harus dipaparkan adalah S. Tapi disebabkan cara kita susun kod kita ni, bila Python tafsir syarat yang pertama ni, dia terus dapat true. Once dia dah tafsir struktur if yang true, Python takkan tengok dah syarat-syarat yang lain. Dia akan terus keluar daripada struktur ni. Explanation detail sikit macam ni. Ni ayat saya daripada video sebelum ni, cuma saya buat modification sikit. Dia kata hanya kod-kod di bawah satu struktur saja akan ditafsir pada satu masa, bergantung pada struktur yang menjadi true dahulu. So, cara Python tafsir struktur kawalan pilihan ni adalah dia akan check syarat-syarat ni sampai dia jumpa syarat yang true. Once jumpa syarat yang true, dia dah takkan tengok syarat-syarat yang lain. Dia akan keluar terus daripada struktur ni. Saya tunjuk satu lagi contoh. Untuk contoh ni, saya tukar markah ke 55. Baik, lepas ikhtiar pembeli ubah, Python akan check markah lebih besar atau sama dengan 90. Untuk kes kita, kod ni akan pulangkan false sebab markah kita kurang daripada 90. Since syarat ni false, Python akan ke syarat seterusnya. Sini dia check markah lebih besar atau sama dengan 75. Yang ni pun akan jadi false. Then Python check lagi syarat seterusnya. Markah lebih besar atau sama dengan 60. Yang ni pun false. Then dia check lagi. Markah lebih besar atau sama dengan 50. Dalam kes ni, markah kita 55 lebih besar daripada 50. So, struktur ni akan jadi true. Once true, Python akan tafsir struktur ni. Then, dia akan terus keluar daripada struktur kawalan pilihan ni. Dia dah takkan tengok syarat-syarat yang lain. Sekarang, kita tengok kod yang di belah kanan pula. Lepas pengisytiharan pembeli ubah, Python akan check if markah lebih besar atau sama dengan 40. Sekali lagi, struktur ni akan jadi true sebab markah kita 55 adalah lebih besar daripada 40. Python takkan tengok dah syarat-syarat yang lain. Dia akan terus keluar daripada struktur ni. So, apa yang kita belajar daripada exercise ni adalah untuk struktur if, elif dan else, Python dia akan tafsir syarat-syarat dia selagi dia tak jumpa syarat yang true. Once dah jumpa syarat yang true, Python akan tafsir struktur tu, then dia takkan pandang dah syarat-syarat yang lain. Dia akan terus keluar daripada struktur kawalan pilihan tu. Dan ciri-ciri tu adalah disebabkan ni. Python ni dia adalah satu jenis sequential coding. Maknanya, kod Python akan ditafsir baris demi baris secara siri daripada baris yang paling awal hingga ke baris yang paling akhir. Maknanya, macam yang kita bincang tadi. Mula Python tafsir baris yang pertama. Dah habis pentafsiran baris pertama, dia akan ke baris kedua. Dan dah settle pentafsiran baris kedua, Python akan ke baris ketiga. Dan seterusnya hingga ke pentafsiran baris yang paling akhir. So, disebabkan tu, cara kita susun struktur kawalan pilihan kita ni penting. Kita kena make sure kita susun dia supaya kita dapat jawapan yang betul. Tapi sekarang boleh tak? Kalau kita tak mau kisah pasal susunan ni, kita nak susun suka hati kita, tapi kita nak jawapan yang betul. Jawapan dia boleh, tapi kita kena modify sikit kod kita. Kita kena set julat untuk grade. Baik, dalam cara ni apa yang kita buat? Kita set julat bagi setiap grade kita. Contohnya, kalau markah kita daripada 90 hingga 100, Python akan paparkan S. Kemudian kalau markah daripada 75 hingga 89, Python perlu paparkan A. Dan seterusnya hingga ke syarat yang paling akhir, iaitu kalau markah kurang daripada 40, paparkan misi gagal. Dan dari segi aplikasi dalam Python, macam mana kita nak kod julat ni, kita gunakan operator perbandingan bersamaan dengan operator logik. Kedua-dua operator ni akan digabung di dalam kod atau kenyataan yang kita letak dalam bracket if. Sekarang kita kembali ke Python kita dan kita cuba kodkan apa yang kita dah bincang tadi. Specification kita saya dah komen dekat bawah ni. Jadi sekarang kita ubah kod ni berdasarkan julat markah yang diberi. So untuk syarat yang pertama ni, kita nak julat markah kita daripada 40 sampai 49. Jadi kat sini kita kena ubah sikit syarat ni.
if markah more than or equal to 40. Kemudian kita tambah n markah less than 50. Jadi dekat sini Python dia akan check dua syarat. Markah lebih besar atau sama dengan 40 dan markah lebih kecil daripada 50. Dia tak boleh sama dengan 50 sebab kita guna operator perbandingan less than saja. Kita tak kata less than or equal to. Jadi julat kat sini adalah daripada 40 hingga kurang daripada 50. 49 tu memang cun-cun dalam julat kita. Baik, untuk syarat kedua pula, dia nak julat daripada 50 hingga 59. Jadi saya copy kod ni, saya paste untuk syarat yang kedua. Dan saya ubah ni ke 60. Sebab dia nak hingga 59 saja. Sama juga untuk syarat yang ketiga, dia nak daripada 60 hingga 74. Dan saya letak 75. Untuk syarat keempat, dia nak hingga 89. Jadi benda yang sama, saya ubah ni ke 90. Dan untuk syarat yang kelima, dia nak daripada 90 sampai 100. Jadi saya buat less than 100. Tapi kat sini saya kena pakai less than or equal to. Sebab kita nak daripada 90 hingga 100. 100 tu termasuk dalam julat dia. Dan selain daripada markah ni, dia akan paparkan misi gagal. Sekarang kita cuba run kod ni. Baik, kita test dengan markah sebelum ni, 90. Sekarang barulah kita dapat jawapan yang betul. Bila saya masukkan 90, walaupun susunan struktur pilihan kawalan ni terbalik, kita masih dapat jawapan yang betul. Just to be safe, just to be sure, kita cuba analisis sikit kod ni, kenapa kita dapat jawapan yang betul. Baik, ni kod Python yang kita tulis tadi. Dan kat atas ni saya sertakan sekali table operasi logik yang kita dah bincang dalam video-video sebelum ni. Kita akan jadikan table ni sebagai satu reference untuk faham kod baru yang kita bangunkan dalam Python tadi. Okay, first, pengisytiharaan pembeli ubah. Kemudian, dekat baris seterusnya, Python akan check if markah lebih besar atau sama dengan 40. Dan dalam kes ni, markah kita 90 ni lebih besar daripada 40. Kenyataan ni akan pulangkan nilai true. Dan ada satu lagi kod yang Python kena check. Markah lebih kecil daripada 50. Dan dalam kes kita, kenyataan ni adalah false. Jadi bila kita ada true and false, kita akan dapat false. Sebab dia, kita tengok dekat table ni. Operasi logik AND akan memulangkan nilai true jika nilai A, iaitu nilai di belah kiri, dan nilai B, nilai di belah kanan adalah true. False jika tidak. Jadi dia akan pulangkan true jika kedua-dua nilai ni di belah kiri dan belah kanan adalah true. Kalau salah satu false, kenyataan ni akan jadi false. Kemudian Python check syarat yang seterusnya. Markah lebih besar atau sama dengan 50. Kenyataan ni true. Markah lebih kecil daripada 60. Kenyataan ni pula false. Jadi struktur ni pun akan jadi false. Kemudian Python check lagi syarat yang seterusnya. Markah lebih besar atau sama dengan 60. True. Markah lebih kecil daripada 75. Yang ni false. Jadi sama macam sebelum ni, struktur ni pun false. Next. Markah lebih besar atau sama dengan 75. True. Markah lebih kecil daripada 90. Markah kita 90. Dia bukan lebih kecil daripada 90. Jadi yang ni pun false. Menyebabkan struktur ni pun jadi false. Sekarang syarat yang seterusnya. Markah lebih besar atau sama dengan 90. Syarat ni true. And markah lebih kecil daripada 100. Dalam kes ni 90 memang lebih kecil daripada 100. Jadi kat sini pun akan jadi true. True and true akan pulangkan nilai true. Jadi struktur elif ni akan jadi true. Python akan tafsir kod di bawah struktur ni. Sebab tu shell kita tadi paparkan grade yang betul untuk markah kita, iaitu 90. Baik, kita dah settle topik struktur kawalan pilihan. Topik ni agak panjang, saya kena pecahkan dia kepada 2 video. Tapi yang penting saya harap yang menonton video ni dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Kalau ada part-part yang tak faham, boleh repeat balik daripada video ni dan video sebelum ni.
Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya di comment section di bawah. Terima kasih semua.